Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu lagi dalam episod baru Sembang-Sembang ASMB 2023. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya, Yasmin Hani, untuk berbicara dan berbincang mengenai pelbagai isu dan topik berkaitan pelaburan dan perancangan kewangan. Apabila bercerita mengenai perancangan kewangan, antara perkara yang ramai terlepas pandang ialah persaraan. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang masih muda. Ramai yang terlupa perancangan ke arah persaraan sepatutnya bermula di hari pertama kita bekerja. Antara kesan kegagalan kita merancang persaraan ialah kemungkinan menyebabkan anak-anak kita perlu menjaga kita di usia emas kelak kerana kita tiada tabungan untuk membiayai kehidupan. Kesan kegagalan merancang persaraan dan bagaimana cara terbaik untuk mengelak ini berlaku, saya akan bersama dengan panel jemputan kita, Encik Syamsuddin Kadir yang merupakan seorang perancang kewangan bertauliah yang berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang ini untuk mengupas topik kita hari ini, iaitu generasi sandwich tabung persaraan, satu penyelesaian. Selamat datang Encik Syamsuddin, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi kali ini Ya. Alhamdulillah, jodoh kita ada lagi. Betul. Untuk orang kata season yang akan datang ni. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya apa itu generasi sandwich. Mungkin ada yang tak tahu dan ada juga yang antara mereka sedang melaluinya sekarang ini. Okey, secara rasanya bila sebut sandwich, kita tahu ada roti, mungkin ada tuna dan roti, ada isi dan inti dan roti balik bawah. So roti di atas tu disebut sebagai ibu bapa. Ibu bapa, maksudnya dia dah bekerja, dia masih menanggung ibu bapa, dan kat bawah tu tanggung anak. Dua, dalam satu masa dia menanggung kedua-duanya. Sepatutnya Bayrak bila dia dah berdikari, mana ibu bapa tak perlu tanggung dia dah, dia hanya tanggung dia dan anak dia. Ya. Tapi disebabkan oleh secara majoritinya kesilapan oleh ibu bapa tidak merancang dengan sebaik mungkin, maka terpaksa anak tu dengan gaji, dengan kos tarikh hidup yang lebih tinggi, terpaksa menanggung sandwich atau dua generasi. Generasi ke bawah dan ke atas. Silap ibu dan ada lagi yang menanggung nenek sekali yang tinggal bersama mak ayah. Ya. Betul. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau silap-silap nanti kalau ada yang melarat lagi, cucu pula. Ya, betul. Allah, itu memang double decker lah tu. Faham. Okey, baik. Sememangnya menjaga ibu bapa ni merupakan satu tanggungjawab kita sebenarnya, kan. Itu setakat orang kata bolehlah jengah-jengah tengok-tengok kalau susah, tapi kalau menjaga dekat satu rumah tu lainlah pula, kan. Inilah yang bagi generasi sandwich. Apakah kesan tanggungjawab berat ini kepada individu yang berada dalam tengah-tengah, dan mengapa pula untuk usaha menamatkan kewujudan generasi sandwich ini perlu dimulakan dengan segera? Okey, yang pertama satu, kita boleh tengok masalah sosial. Sebab saya pun pernah jadi YDP dulu dan pernah kita pergi sebuah rumah yang ada 12 orang. Nenek ada dalam rumah tu dan dengan rumah 3 bilik tapi 12 orang. Jadi anak dia memang ada hari tak datang sekolah dan sebagainya. Itu kita nampak satu kesan lah. So kenapa satu lagi yang tak ada, sebab sistem untuk dana persaraan tak betul-betul dibuat oleh parent. Zaman tu tak kisah, tak apalah, yang tu kan lambat. Dan kita tengok sekarang pun ramai orang nak keluar duit QSP. Sedangkan dana tu sebenarnya untuk persaraan. Sebab ada kajian menunjukkan orang tak berapa fikir tentang hari tua. Sebab lambat lagi, buat apa nak fikir. Kita fikir yang sekarang dulu. Itu yang salah satu yang menyebabkan orang tak fokus tentang duit untuk persaraan. Jadi antara yang kita boleh buat, satu yang seperti mana yang kebanyakan orang ada macam QSP lah, dana QSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma isunya kalau kerajaan dia dah ada pencing, itu tak apalah. Ya, selamatlah dekat situ. Okey, baik. Sekarang ini kita tahu kewujudan generasi sandwich ini kita boleh tamatkan, namun ia memerlukan kesedaran bahawa kita perlu membina tabung persaraan. Jadi macam mana kita nak bina tabung persaraan ni? Okey, tabung persaraan ni secara rasanya kalau bekerja swasta kita guna kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab itu sistem yang dah kira bagus sistemnya, sebab ada pemotongan sumbangan daripada pihak majikan dengan kita. Itu satu yang kita boleh buat. Cuma daripada data-data kita tahu duit tu memang tak mencukupi lah. Dan sebenarnya duit persaraan tu QSP hanya untuk dengan syarat rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar. Cuma isu kalau kita tengok sekarang, kita beli rumah pun habis pembiayaan sampai 70 tahun. Sedangkan dana persaraan kita akan bermula masa umur 55. Jadi duit tu akan habis untuk tu. Dan ada setengah ibu bapa, minta maaf, yang kurang bertanggungjawab. Dia menggunakan duit itu untuk majlis perkahwinan anak sampai berpuluh ribu. Ini saya tengok dengan mata saya sendiri. Lepas tu
tu memang merana lah. Ya, sebab itu dah salah guna. Dan satu lagi, selain daripada KSP, kita ada juga macam pelaburan yang unik di Malaysia, iaitu modal kita insyaAllah tak akan berkurang lah. Saya guna perkataan insyaAllah sebab benda masa depan, tapi setakat ni memang tak berkurang walaupun 1 sen, iaitu ASB. Baik, so kita dah tahu apa itu generasi sandwich dan bagaimana untuk kita menamatkan generasi itu. Dan juga sekarang ini apabila kita sebut mengenai melabur saja, ramai yang mengeluh. Dan ramai juga yang tak ada duit untuk melabur. Okey, tak ada wang langsung. Jadi bagaimana untuk golongan ini, Cik Samsudin? Adakah keluarga ini perlu menunggu satu generasi lagi untuk menamatkan kitaran keluarga sandwich ni? Saya melihat kalau kita tidak buat pelaburan kat sini, kita akan jadi seperti mana Cik Puan Yasmin sebut, dia double decker, bukan sandwich lah. Sebab isunya harga rumah naik 100 sehari. Ya, maksudnya kalau kita tak pastikan kita dah beli rumah awal dan kita ada dana QSP untuk tanggung kita, anak kita nanti terpaksa menanggung kita dan mereka tak mampu nak beli rumah dan mereka akan menyewa sampai ke mati. Yeah. Jadi bagi saya benda tu akan berterusan sekiranya kita termasuk sidang penonton tak melakukan langkah drastik. Ya, jika tidak, selain generasi sistem sandwich tadi akan berterusan dan kita pun kena bekerja selagi mana ajal tak memanggil kita. Jadi maknanya nak tak nak juga kena juga ada keluarga sandwich ni, generasi sandwich ni. Baik, kita dah sampai pun penghujung segmen pertama ini. Sebelum kita berhenti sebentar, boleh tak Encik Samsudin kongsikan sedikit nasihat dan juga pandangan kepada penonton dekat rumah mengenai pentingnya tabungan persaraan untuk memutuskan kitaran generasi sandwich ni? Okey, seperti mana kita tahu, kos sara hidup meningkat, harga rumah pun semakin naik dan semakin tak masuk akal lah. Jadi benda persaraan ni adalah benda yang wajib dan saya cadangkan kalau yang swasta kena ada KRSP dan juga kena ada DSB macam Amanah Saham Bumi Putra. Jadi kepada sesiapa penonton dekat rumah sana yang dah dengarkan nasihat-nasihat daripada Encik Samsudin ni, sebenarnya kita kena merancangkan untuk hari persaraan kita supaya kita tak membebankan anak kita di masa yang akan datang dan juga kita pun tak nak rasa macam rasa bersalah. Betul? Kita dah menyusahkan anak-anak kita sendiri. Betul. Dan kita tak nak sekat mereka menjalani kehidupan yang lebih selesa. Baiklah, kita berehat seketika. Kita nak tengok apakah menu yang akan disediakan oleh Chef Fendi ni sebenarnya untuk kita sekejap lagi. Kita akan rasa tau. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Berjumpa lagi dengan saya Fendi dalam Sembang Masak. Macam biasalah, kita orang dapur duduk kat dapur lah kan. Dengan menggunakan RM15 sahaja bajet kita akan masak untuk 3 orang makan. Bajet murah kan. Tapi dapat makan yang agak mewah sikit ini. Kita nak buat spaghetti aglio olio. Macam itulah pengurusan keuangan. Pastikan betul-betul kita urus keuangan kita betul-betul baru kita dapat simpan dan juga melabur dengan betul. Baik. Bahan-bahan kita ada kat sini. Ni dia, spaghetti yang telah direbus. Kita ambil dia al dente, dia agak kenyal-kenyal sikit untuk buat aglio olio ni. Kalau dia terlampau masak ataupun overcook, dia akan dilembik jadi mie. Kita ada isi ayam. Kalau ikutkan betul-betul, boleh pakai juga makanan laut. Macam udang, kita nak letak sotong ke ataupun kepah ke pun boleh juga. Ni dia. Ni rahsia dia. Bawang putih dan juga minyak zaitun. Kena ada 2 ni. Baru jadi spaghetti aglio olio. Dan juga kita ada emping cili. Ataupun cili emping. Kalau dalam Englishnya, dia panggil chili flake. Dan juga sedikit serbuk parsley kering ataupun daun parsley kering yang telah dihancurkan. Kalau nak pakai yang segar pun boleh juga. Terpulang kepada anda. Kalau ada bajet lebih, boleh letakkan dalam makanan. Kalau nak melabur pun boleh juga. Tak ada masalah. Nyalakan api. Panaskan kita punya kuali. Dan satu teknik yang saya nak tunjukkan kat sini. Selalu kita buat ataupun kita tumiskan ayam tu, kita goreng ayam tu dulu. Tapi sekarang ni tak nak. Kita nak masak dulu bawang putih tu. Jangan terlampau besar sangat api dia tu. Agak-agak je sampai dia naik bau, garing apa semua, kita masuk bahan-bahan yang lain. Baik, kita masukkan minyak zaitun. Ni dia. Yang banyak sangat, agak-agak je. Dalam 2 sudu dah cukup dah. Dah orang tanya, kos dia tak mahal ke minyak zaitun? Kalau awak beli minyak zaitun, satu botol tu, contohlah mahal dalam RM30-40 memanglah, tapi awak pakai 3-4 sudu je, bukan awak tuang untuk goreng banyak-banyak tu. Boleh pakai banyak kali. Sebulan 2 bulan boleh pakai. Tak. Kalau sebotol 1 liter ni baru pakai 2 sudu, ingat.
3 tahun tak habis ni. Baik, kita nak masukkan bawang putih. Masukkan semua je. Nama pun aglio olio. Kita masukkan bawang putih. Saya nak masakkan dia dengan orang kata dengan minyak zaitun ni, bagi dia naik bau betul-betul, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Dia setengah, kalau dekat kafe ataupun restoran, ada hotel, kebanyakan dia dah buat siap dah minyak bawang putih ni. Dia dah masak siap dah bawang putih seketul-seketul tu. Biarkan dia sampai perang, lembut, dan dia dapat minyak bawang putih. Itu yang sedap tu. Kalau teknik orang Itali, dia masak agak-agak macam setengah masak, dia akan ketepikan, tak nak kena minyak macam tu. Dia tak akan ke tepi. Kan dia masukkan isi ayam ke, kalau dia pakai udang-udang lah kan. Dia pakai sotong-sotong lah kan. Okey. Kenapa dia buat macam ni? Supaya bawang putih tu tak terlampau garing dan ayam pun masak sebenarnya. Senang je. Kan? Tak susah mana pun. Tapi ingatlah teknik-teknik dia. Itulah macam melabur juga, kena ada teknik yang betul. Lepas tu kena ada pengurusan keuangan dengan betul. Kalau tak ada duit macam mana nak melabur? Kan? Ni kena belanja ni. Cantik. Suka juga saya letakkan sedikit ni dia. Emping cili. Bagi dia keluar minyak-minyak cili tu sikit. Kan? Jangan banyak sangat, agak-agak je. Jangan sampai dia hangus sangat, nanti kita nak taburkan lagi. Ya, cantik. Masukkan spaghetti. Dia sebenarnya spaghetti ni pun kita dah dah rebus dengan air yang diletak garam. Nak rebus spaghetti, kita pastikan kita masak air tu panas-panas, kita letak garam supaya dia serap rasa masin tu. Kalau tak, nanti kita masak spaghetti dia kurang rasa masin. Sebab apa? Tak letak garam. Kegaul dia betul-betul. Saya akan tambahkan sedikit serbuk ayam. Baik, masukkan sedikit serbuk ayam. Bagi dia ada rasa sikit. Sebab apa kita tak pakai garam? Sebab apa? Ini pun, serbuk ayam ni pun dah ada rasa masin dia tersendiri. Kalau nak tambah sedikit garam pun boleh juga. Kita kurangkan sedikit serbuk ayam ni. Kan? Macam saya cakap tadi, kalau kita rebus spaghetti tu pun kita dah letak sedikit garam. Baik, sedikit garam. Jangan banyak sangat. Agak-agak je untuk rasakan dia je. Sebenarnya aglio olio ni banyak dia punya teknik dia, cara dia dan juga bahan-bahan dia. Tapi kita buat yang paling mudah dan ringkas. Dan jangan masak dia lama sangat, nanti spaghetti itu akan jadi kering dan liat. Kita tak nak macam tu. Taburkan sedikit emping cili. Beri rasa sikit. Dah siap dah untuk dihidangkan. Ambil kita punya spade. Ayam sikit. Kan? Dia nampak rupa. Kalau tak ada orang kata, tak ada rupa pun. Ada sikit lauk-lauk dia dekat situ, jadilah ayam tu kan. Itu dia. Dan taburkan sedikit daun parsley kering. Ya, dah pun siap dah. Spaghetti aglio olio kita. Kita nak rehat seketika dan kita akan kembali bersama dengan Yasmin Hani selepas ini. Kembali lagi kita dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023. Baiklah, tadi Encik Syamsuddin, kita ada banyak lagi sebenarnya perkara yang nak tanya pasal persaraan ini. Kita nak cover. Tadi Encik Syamsuddin ada sebutkan mengenai pentingnya untuk kita mempunyai KWSP. Kan, dan pelaburan seperti dalam ASB sebagai persediaan untuk kita semua bersara. Dan juga ramai yang dah tahu, tapi ramai juga yang mungkin tak tahu sekarang ni. Bolehkah Encik Syamsuddin jelaskan semula mengenai
KWSP dan juga peranan badan ini untuk membantu kita bersedia untuk bersara, dan adakah negara lain juga mempunyai dana pencen seperti KWSP ni? Yang ni saya pun nak tahu, saya tak tahu. Okey, secara asas seperti mana yang kita tahu, kita akan bersara sama ada umur 55 ataupun 60. Apabila bersara terputuslah sumber pendapatan. Tapi yang tetap yang kita kena teruskan walaupun bersara, soru, makan. Makan memang tetap kena teruskan. Jadi kat mana kita nak ambil duit? Jadi itu yang dibuat oleh majoriti negara maju. Memang dia buat benda tu untuk memastikan rakyat dia tidak perlu bergantung pada kerajaan lah. Kalau bergantung, dia akan jadi kos kerajaan jadi lebih meningkat, kena tambah cukai. Jadi KWSP ni bagusnya sebab bagi yang bekerja, sebab kita ada sumbangan daripada majikan dengan kita. Mana masing-masing komit untuk membantu kita kehidupan selepas bersara, dan duit KWSP ni sebenarnya untuk dua je. Satu, untuk memudahkan kita beli rumah. Seperti yang saya sebut, kos harga rumah ni naik RM100 sehari. Sebulan RM3,000, setahun RM36,500. Jadi KWSP membantu akaun dua. Sebab akaun KWSP ni dipecah pada dua, 70% ke akaun satu. Akaun dua ni untuk membantu sebagai down payment untuk kita beli rumah. Sebab nak beli rumah kan modal besar. Itu satu. Dan keduanya, duit KWSP ni semata-mata untuk digunakan masa bersara sampai umur 75. Sebab ramai orang duit dah habis tapi umur belum habis. Betul. Sepatutnya duit KWSP tu kena sampai umur 75. Tapi kalau 70% daripada rakyat kita sekarang ni simpanan KWSP hanya ada kurang daripada RM50,000. Kalau RM50,000 ni lebih kurang RM208 je sebulan untuk makan. Sebenarnya masa tahun 2007 untuk bersara di Malaysia ni, di bandar kita memerlukan RM600 sebulan untuk soru je. Sekarang ni memerlukan lebih kurang RM1,920 sebulan. Memang tak cukup lah. Memang tak cukup lah. Jadi kena longgok ramai-ramai dalam rumah tu. Betul. Kongsi lauk lah. Betul. Itu kalau itu yang orang kata ideally lah kan sebenarnya. Jadi bukan Malaysia saja mempunyai dana pencen ini, tapi dikatakan hampir semua negara lah memilikinya. Jadi kalau kita ada tu kita gunakanlah. Ya. Ada KWSP atau tak ada KWSP, sebenarnya kita perlu berusaha untuk membina tabung persaraan daripada muda lagi. Kalau nak fikir-fikirkan, kalau tak ada duit mungkin tak ada masalah. Kita masih lagi muda, ada kudarat untuk bekerja lagi. Baik Encik Samsudin, katakanlah saya ingin memiliki RM100,000 sebagai tabung persaraan, contohnya dalam ASB. Bagaimana cara termudah yang saya boleh lakukan? Okey, salah satunya contoh kita berusia 25 tahun, right? Kita simpan 100 setiap bulan tanpa usik dia punya dividen. The moment kita dah sampai umur 60 tahun, sampai dah umur 60 tahun, kita akan ada RM100,000 dalam akaun kita, insya-Allah. Secara purata lah. Dengan syarat dividen tu kita tak usik, dan setiap bulan kita transfer je RM100 sebulan. Maksudnya kalau kita nak RM200,000, kita transfer RM200. Secara asas simple. Berapa kita nak masa umur 60? Kalau kita rasa RM300,000, kita bulan-bulan kita tak RM300. RM300 jadi secara asas tinggal 35 tahun. Mana 25 lah. Kalau kita bermula umur 25, habis kerja, start kerja tu terus menabung. 100 je. Kalau 100 yang kita makan kat luar pun berapa kali makannya. Kalau makan dah segera, sekali lebih atau 2 kali. Ya. Itu pun tak tentu. Tengok lifestyle kita bila dah tua nanti. Tengok kalau kata nak healing selalu, nak jalan-jalan aja, pergi travel ke macam mana? Jadi itu gandaan dia. RM100, RM100,000 kita dapat. Masa bersara umur 60, insya-Allah secara purata. Kalau RM200,000. Nak RM500,000, RM500 sebulan. Baiklah. Jadi maknanya sesiapa sahaja yang nak ada bina tabung persaraan ini haruslah simpan duit. Kalau boleh kita buat auto labur, dan juga janganlah diusik, lupakanlah saja. Lupakan saja niat tu sampailah umur kita cecah di mana kita kena 55 tahun dan sebagainya. Contoh, sebab duit KWSP memang tak cukup. Walau macam mana pun kita tetap kena ada contoh ASB. Makna KWSP saja tak cukup. Dia combine lah dua-dua ni. Kalau combine dua, sebab kita memerlukan sekurang-kurangnya macam saya kata tadi, nak bersara di bandar RM900,000, nak bersara di kampung RM600,000. Jika umur kita panjang sampai 75 tahun. Habis kan. InsyaAllah minta-minta kita semua orang kata capailah matlamat apa yang kita nak tu. Baiklah, sebelum saya dan juga Encik Samsudin hendak merasakan menu masakan Chef Fendi ini, saya ingin memberikan satu hadiah lah daripada ASB ni. Sebenarnya tiap minggu dia orang nak bagi RM1,000 menerusi trivia labo sembang-sembang ASNB. Apa yang perlu anda lakukan adalah layari www.asnb.com.my ataupun lawati media sosial mereka seperti
seperti yang telah dipaparkan untuk mendapatkan 5 soalan. Okey, 5 soalan yang akan dikemukakan. Jadi klik pada borang penyertaan trivia Labo Sembang Semak ASMB untuk menjawab soalan dan jangan lupa untuk follow Instagram ASMB ni untuk melayakkan anda muncul sebagai juara. Good luck. Alhamdulillah, semang-semang tadi dah pun siap dah. Kita punya spaghetti aglio olio. Menarik. Lain sikit lah, Itali sikit kali ni. Yes. Itulah. Tapi tak boleh makan lagi, tuan. Saya nak tanya soalan lah. Boleh? Boleh. Sambil-sambil kita duduk-duduk kat meja makan ni. Macam saya ni seorang bapa kan. Lepas tu saya ada tabung persaraan. Tapi kita nak elakkan supaya tak terjejas ketika melabur tu macam mana? Takutlah terambil duit persaraan ke macam mana ke? Okey, dia kena tengok tadi kita ada orang disiplin tak apa. Yang disiplin dia tak sentuh duit pelaburan. Sebab kalau kita tak paksa, kalau kita tak paksa ni kita letak dan bila masa boleh buat keluar, itu yang berisiko. Tapi kalau orang disiplin tak apa, letak dia tak kacau. Sampai umur 50 ada setengah orang letak untuk persaraan, tak tengok-tengok dia 30 tahun. Tak tengok. Dia gitu je. Janji dia dah pilih tempat pelaburan yang selamat, dia tak tengok langsung. Kalau orang macam tu tak apa, boleh letak yang tempat yang tak paksa. Kalau yang dia tu. Tapi kalau yang tak boleh disiplin, dia kena cari juga yang paksa rela dan terpaksa. Kena cari tempat masuk. Maksudnya kalau terpaksa ni certain umur baru boleh buat keluar. Sebab kalau kita tengok sekarang banyak orang yang cepat kaya, orang muda sekarang. Tapi berhujung tak ada duit. Sebab dia letak tempat bagus tapi sebab dah boleh korek kan. Okey. Yang mudah keluar itu yang berisiko. Salah tempat lah ceritanya. Walaupun pulangannya tinggi. Kadang bukan salah tempat, disiplin tu tak ada. Disiplin tak ada. Okey, baik, terima kasih. Makan pun ada kat sini. Bungkus pun ada juga di sini. Terima kasih banyaklah. Dah suruh makan terus kot. Okey, baiklah. Jadi kita kena ingat tempat tu kadang-kadang dah betul tapi disiplin tu kena ada. Baiklah. Terima kasih Fendi dan juga terima kasih kepada Encik Syamsuddin kerana sudi bersama dengan saya dalam rancangan Semang-Semang ASMB ini untuk mengulas dan menjelaskan lagi mengenai kaitan antara tabungan persaraan dan generasi sandwich. Kesimpulannya ialah untuk bersara dengan selesa tanpa bergantung sepenuhnya kepada anak-anak. Kita perlulah berusaha untuk melabur dan juga mengumpul aset. Saya pasti tiada siapa antara kita yang mahu bekerja sepanjang usia kita. Saya berharap apa yang kami kongsikan dalam episod kali ini akan dijadikan sebagai panduan untuk anda semua dalam mengurus kewangan untuk kehidupan yang lebih baik. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Mari kita bismillah.